Okay, apa khabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini kita akan belajar masih lagi tajuk modul 7, penyata kewangan milik kad tunggal tanpa pelarasan. So seperti mana yang kita tahu, pembelajaran kita yang lepas ialah kita menyediakan penyediaan akaun perdagangan. Masih ingat lagi? Kita buat sama-sama kan? Contoh satu, yang mana kita dah mengira sampailah kita mendapat untung kasar. Okey, so sekarang ni kita akan sambung pembelajaran kita for the next, iaitu yang mana hari ini standard pembelajaran kita, semua murid di akhir kelas boleh memindahkan untung kasar atau rugi kasar ke akaun untung rugi, menyediakan akaun untung rugi, memindahkan untung bersih atau rugi bersih ke dalam akaun modal. Okey, dan juga menyediakan akaun perdagangan dan untung rugi berdasarkan maklumat daripada imbangan duga secara manual atau menggunakan aplikasi TMK. Okey, so yang pertama, penyediaan akaun untung rugi. Pastikan semua buat daftar dah, semua dah study. So hari ini saya ulas balik. Penyediaan akaun untung rugi yang pertama mengambil kira semua hasil. Sebelum ni tak ambil kira kan, sehinggalah kita dapat akaun mendapat mengira untung secara kasar. So hari ini kita belajar macam mana nak buat akaun untung rugi yang mengambil kira semua hasil, mengambil kira semua belanja. Okey, akhirnya dia akan mendapat untung bersih. Okey, akhirnya mendapat untung apa? Ya, untung bersih. Akaun untung rugi ni pun ada dua format, iaitu bentuk T dan juga penyata. Yang mana kita tahu bila bentuk penyata kita tak perlu tunjuk bahagian debit dan kredit. Okey. So inilah formatnya. Ya, dia ada bentuk T dan ada bentuk penyata. Akaun nama perniagaan kat atas, lepas tu akaun untung rugi bentuk T bagi tahun berakhir. Okey. So bentuk T yang mana apabila akaun untung rugi, belah debitnya akan menyenaraikan semua belanja. Okay, menyenaraikan semua belanja. Belah kreditnya akan menyenaraikan ini belah debit ini maka menyenaraikan belah belanja. Belah kredit ini akan menyenaraikan semua hasil kita. Itu apabila akaun untung rugi berbentuk T. Akhirnya kalau kita dapat hasil melebihi belanja, kita akan dapat untung bersih. Jika belanja kita lebih besar daripada hasil, kita akan menanggung kerugian, iaitu kita panggil rugi bersih. Ini bentuk apa ni? Bentuk T. Kalau bentuk penyata, dia tidak perlu menunjukkan bahagian debit dan kredit. Okey. Dia ada nama perniagaan, dia akaun untung rugi sama saja, cuma dia berbentuk T. Dia dahulukan dengan untung kasar. Untung kasar ni ambil mana? Daripada akaun perdagangan. Betul? Okey, daripada JPJ tu. Yang kita buat dapat untung kasar, kita boleh tu untung kasar tambah hasil, kita senaraikan semua hasil kita. Kemudian kita tolak semua belanja kita. Akhirnya kita, kalau negatif, maknanya kita menanggung rugi bersih. Kalau dia positif ataupun tidak hasil kita melebihi belanja, kita mendapat untung bersih. Okey, inilah dia penyediaan akaun untung rugi. Okey, penyediaan akaun untung rugi. Semua pelajar buka muka surat 229. Okey, kita akan mulakan dengan contoh 2. Contoh 1 iaitu menyediakan, tapi masih menggunakan imbangan duga di contoh 1. Okey. Okey. Mana ya? Bukan. Saya tak jadi ya. Okey. Ini dia. Ini akaun perdagangan, betul? Kita pergi pada akaun untung rugi. Ini akaun untung rugi. Ini dia, kita nak buat penyediaan akaun untung rugi. Penyediaan akaun untung rugi ini pun memerlukan kepada sumber utama, iaitu imbangan duga. Okey. Dan pada awalnya kita dah guna banyak item. Okey. Di imbangan duga ni kita dah gunakan inventory awal, kita tick lah ya. Angkutan masuk kita dah guna. Okey, belian, jualan, pulangan belian, pulangan jualan, semua yang kita dah guna kita akan tick. Okey.
Sehinggalah kita dapat untung kasar. Ini dapat untung kasar. Dapat dah untung kasar. Kan? So bila dapat untung kasar, kita akan menyediakan akaun untung rugi. Bila dapat untung kasar merupakan hasil. So di sini saya tunjuk bentuk T. Okey, berbentuk T. Yang pertama ada nama perniagaan Hakim Berjaya, akaun untung rugi bagi tahun berakhir 31 Mac 2016. Untung kasar yang kita dapat tadi ialah 110. Okey, ini untuk kasar kita 110330. So apa yang perlu kita buat apabila kita dah selesai buat JPJ semua tu, sehinggalah kongsi untung, okey, dapat untung kasar, kita mencari dalam imbangan duga ini mana belanja, mana hasil kita. Okay. So kita pergi satu persatu. Yang pertama kita akan pergi kepada inventory awal. Inventory awal bukan, kan? Inventory awal di akaun perdagangan. Modal bukan, di PKK. Okay, bank tunai tidak ada, dia bukan belanja, itu aset. Okay, akuntan masuk dah guna. Promosi. Promosi kategori apa? Pandai belanja. So kita senaraikan di sini. Promosi. Promosi berapa nilai dia? 350. Okay. Next, tick. Dah guna tick. Okay. Belian, jualan dah guna. Pulangan belian, pulangan jualan dah guna masa akaun perdagangan. Kita dah tick. Okay. Pinjaman adalah liability. Okay. Commission. Ini commission diberi ke commission diterima? Cepat. Commission nombornya duk belah kredit. Belanja ke hasil? Ableh. Sifat hasil. Pandai. So, kita pergi dekat hasil. Kita pun tulis commission. Sebanyak 528. Settle. Kita pun tick. Commission ni dah ambil. Kita pun tick. Okay. Alatan pejabat aset. Bukan hasil, bukan belanja. Jangan usik. Ambilan pun bukan di sini. Ambilan di PKK. Kenderaan aset. Sewa. Ni sewa dibayar ke sewa diterima? Apabila nomornya duk belah debit. Refer balik ableh. Ya, bila belah debit dia adalah belanja. So kita pergi dekat sini. Kita pun tulis sewa. Sebanyak 1250. Tick. Insurans. Pun belanja. Pandai. Insurans. Okey. Berapa nilai insurans? 370. Kita pun tick. Insurans dah guna. Gaji pun belanja. Okey. Gaji pun belanja 3,500. Okey, next. Diskaun diberi. Belanja. Pandai. Pandai. Diskaun diberi adalah belanja. Kita beri diskaun ke orang. Kita belanja orang lah, kan? Dan nombor je duk belah debit. Bila nombor belah debit sama ada aset ataupun belanja. Okay, tick. Diskaun diberi dah guna. Diskaun diterima. Nombornya duk belah kredit. Ia adalah hasil. Itulah dia. Cara nak buat akaun untung rugi 75. Menyelaraikan semua belanja dan juga hasil. Belanja am. Diskaun diterima dah guna tick. Belanja am. Jelas belanja. So, belanja lah. Kan? Berapa? 1, 2, 3. Next. Alat tulis. Yes. Pun belanja. Kan? Alat tulis pun belanja. 240. Akaun belum bayar, liability. Akaun belum terima, aset. Jadi, itu sahaja. Itu sahaja. So, kita total semua. Dapat berapa? Kita akan total akhirnya dapatlah 11633. Belah kredit. So, hasil melebihi belanja. Okey, hasil melebihi belanja. Bila hasil melebihi belanja, kita akan yang banyak ini kita akan tolak yang sikit. Belanja, kan? Okey. Campur semua ni kita dapat 11633. Tolak semua belanja, akhirnya kita pun dapatlah bezanya iaitu 5740. Itu nama apa tu? Apabila hasil melebihi belanja, kita akan dapat untung bersih. Pandai. So kita dapatlah di sini untung bersih.
Untuk bersih kita campur semua, kita akan dapat 11,633 juga. So samakan nombor ni ya. Samakan nombor ni. Okey, samakan di baris yang sama. Okey, jadi imbanglah akaun kita. So sekarang kalau orang tanya berapa untung bersih kita untuk setelah mengambil kira hasil dan belanja, ialah yang ni semua orang nak tahu ni. Untuk kasar jarang-jarang orang nak tahu, sebab yang nak tahu sangat untuk kasar adalah orang yang maksud saya bahagian dalaman ataupun pengurusan. Sebab apa? Sebab dia risaulah. Kan, kalau kita untuk kasar sikit, belanja banyak, kita dah nampak kita akan menanggung kerugian. Nampak tak? So, utuh bersih ini yang semua orang ramai yang nak tahu. Siapa yang nak tahu pasal utuh bersih ni? Yang pertama, pelabur ataupun siapa yang mengeluarkan modal. Dia nak tahulah dia dah keluar modal, adakah perniagaan ini menghasilkan untung ataupun rugi. Jadi kalau orang tanya niaga perniagaan tahun ni untung ke rugi, kita tak rujuk untung bersih, kita tak rujuk untung kasar, tapi kita rujuk untung bersih setelah kita bayar semua gaji pekerja, kan? Dan juga pembekal-pembekal. Dia nak tahu sangat perniagaan kita ni mengalami untung bersih atau rugi bersih. Sebab dia nak tahulah dia dah bekal barang, mampu atau tidak bayar hutang. Kan? Dan kita pun sebagai seorang pekerja, kita pun risau sama ada gaji kita akan mampu dibayar atau tidak. Kan? Jika ada untung, maksud dia mungkin kalau untung besar, kita kemungkinan akan dibayar bonus. So ramai yang akan mencari untung bersih. Sebab itu penyediaan akaun perdagangan dan untung rugi ni wajib. Dia bukan wajib di perniagaan saja, tapi dia wajib ada dalam SPM. Sebab ini adalah benda utama, ataupun kalau orang cakap pasal accountant, inilah dia kerja dia. Kerja dia menyediakan akaun perdagangan untung rugi, kerja dia menyediakan penyata keuangan, yang mana dia akan mengira untung bersih. Boleh terima? Okey, ini berbentuk T. Okey, kita pun tengoklah macam mana nak buat kalau dia berbentuk penyata. Bentuk penyata macam biasa. Dia macam flat. Okey, untuk kasar ini kita akan campur hasil. Okey, untuk kasar kita berapa? Satu-satu, kolom kedua. Okey, dan hasil kita, inilah dia. Kita pun ambil apa hasil kita. Okey, kita pun letak dekat hasil ni. Campur dulu. Dapat berapa total hasil ni? Sebaik-baiknya macam tu lah. Ya, kita campur dulu semua hasil kita. Kalau ada dua, kita campur dulu. Sebab pemangkahan mungkin duduk di jumlah. Okay, dia tidak duduk kepada item-item. Dia tak letak markah di sini. 528 betul. 75 tak, jarang. Dia bagi kadang-kadang dia letak dekat total. So, kita akan letak 603 total hasil kita. Lepas tu, kita akan buat jumlah. Sekejap ya. Saya adjust ni dulu. Saya selangkan sebaris sebab saya nak letak total kat sini. So, kita campur dengan 11030. Dapat? 11633. Pandai, kan? Kita dapat macam ni, sama macam ni lah, kan tak? Betul. So, belanja kita senaraikan lah. Sama saja. Senaraikan sama saja. Okay, senaraikan semua belanja kita di sebelah sini. Bezanya, kita akan total pula. Totalkan kita punya belanja. Dan kita kurung dia. Kenapa? Sebab di sini kita kena tolak. So, kita campur semua. Kita akan dapat 5893. Apa beza dengan bentuk T? Bentuk T tak perlu buat jumlah ini. Betul. Tapi kalau bentuk penyata, yes. Kita kena total dulu. Senaraikan di kolom pertama. Kemudian total dia bawa ke kolom kedua. Okey. Akhirnya, kita pun dapatlah, kita tolak beza dia 11630 tolak 5893. Kita dapatlah untung bersih kita 5740. Ini yang kita cari. So, nak menyediakan bentuk T boleh, menyediakan bentuk penyata boleh. Tapi paling glamour adalah bentuk penyata lah. Paling glamour adalah bentuk penyata. So, kemahiran mengenal pasti belanja dan hasil, item-item akaun perdagangan dan untung rugi sangat diperlukan dalam soalan ni. Okey? Boleh? Okey. So, apabila kita dapat untung bersih, kita kena ingat apabila kita dapat untung bersih, apa yang berlaku pada modal?
Untung bersih ini, untung bersih yang kita kira tadi tu, dia akan menambahkan modal. Jadi kalau ikut ableh, ekuiti pemilik belah kredit kan. So modal akan bertambah belah kredit. So untung bersih kita akan catat belah kredit dalam akaun modal. Sebab apa? Sebab untung bersih menambahkan modal. So kita letaklah kita punya untung bersih kita banyak mana. Kita letak sini. Kita ingat bila kita dapat untung bersih, dia menambahkan modal. Jika kita mengalami kerugian, rugi bersih mengurangkan modal. So kalau modal bertambah belah kredit, modal akan berkurang belah debit. Yes. So kita akan tulis di sinilah rugi bersih. Apa rugi bersih kita dapat? Okey, boleh? Ada soalan apa-apa nak tanya, kita boleh tanya dalam grup Telegram. Okey, itu sahaja penyediaan untuk akaun untung rugi.